Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, baik. Lepas anak-anak dah cuti selama 5 hari untuk sambutan Tahun Baru Cina, hari ini kita jumpa lagi untuk sambung pembelajaran subjek Bahasa Melayu. Cikgu akan terus gunakan buku teks yang anak-anak dah dapat. Jadi, semua boleh buka buku teks Bahasa Melayu jilid 1 masing-masing pada halaman 5. Halaman 5. Jadi cikgu dah buka buku teks Bahasa Melayu jilid 1 halaman 5. Mari kita tengok apa kemahiran bahasa Melayu yang kita akan belajar hari ini. Kemahiran bahasa Melayu yang kita akan belajar hari ini adalah cuba tengok yang cikgu tunjuk ni. Seni bahasa, kemahiran seni bahasa. Apa itu seni bahasa? Sebelum kita belajar berkenaan dengan seni bahasa ni, jom kita sama-sama baca dulu cerita yang bertajuk Siapa Pantas. Jom sama-sama kita baca. Okey, dah bersedia? Cikgu baca dulu. Anak-anak boleh ikut ya. Siapa pantas? Nabila dan Nasri sedang beradu kepantasan membina bangunan dengan blok plastik. Mereka dibantu oleh ibu dan ayah. Ada 4 dialog melibatkan 4 orang kat sini. Okey, tengok apa yang Nabila cakap. Wah, cepatnya abang. Kalau begitu, kemenangan tentu dalam tangan abang. So, ayahnya pun jawab, ya Nabila, mari kita menyiapkannya bersama-sama. Lepas tu Nasri pun jawab, betul Nabila, kamu ada bakat. Bangunan yang kamu bina sungguh menarik. Dan yang terakhir, ibu pun cakap, Nabila, kamu masih ada peluang. Kamu jangan mudah putus asa. So, okay, kita pergi bahagian bawah pula. Okay. Ibu, ayah dan Nasri mengambil hati Nabila. Mereka mahu Nabila terus berusaha. Setelah mendengar kata-kata semangat daripada keluarganya, Nabila dengan hati wajar terus menyiapkan binaan bangunannya. Akhirnya, Nabila berjaya menyiapkan bangunannya. Dia berasa besar hati. Air muka Nabila sungguh ceria. Ibu dan ayah mengucapkan tahniah kepada Nasri dan Nabila. Mereka buah hati Encik Abdul Aziz dan Puan Zainab. Itulah ceritanya yang bertajuk Siapa Pantas. Oh, begitu. Ceritanya, cikgu ulas lagi sekali. Nabila dan Nasri ni, dia nak beradu kepantasan. Maksudnya, dia nak bertanding. Siapa yang boleh bina bangunan menggunakan blok plastik ni dengan cepat. Dan ibu ayahnya bantu. Kalau Nabila dibantu oleh ayahnya. Nasri pula dibantu oleh ibunya. Jadi waktu dia orang bertanding binaan tu, Nabila nampak yang Nasri ni dia dah macam dah nak siap binaan dia tu. Lepas tu dia macam putus asa lah. Dia kata cepatnya abang dia. Lepas tu masing-masing ayah, ibu, Nasri ni masing-masing bagi semangat untuk Nabila teruskan binaannya. Macam tu lah ceritanya. Jadi, untuk pembelajaran hari ini, kalau anak-anak boleh nampak, ada beberapa perkataan yang diwarnakan dengan warna merah. Cuba kita tengok. Dalam dialog ni, ada 2. Yang pertama, dalam tangan. Yang kedua, ada bakat.
Kita tengok yang ketiga dan seterusnya. Yang ketiga, ambil hati. Yang keempat, hati wajah. Yang kelima, besar hati. Yang keenam, air muka. Yang ketujuh, buah hati. Agak-agak kenapa diwarnakan warna merah ya? Diwarnakan warna merah. Kita tengok pada sudut bawah belah kanan ni ada satu kotak ditulis info bahasa. Info bahasa ni lah yang menerangkan seni bahasa yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi, seni bahasa yang kita akan belajar pada hari ini adalah simpulan bahasa. Simpulan bahasa. Jadi cikgu akan terangkan apa itu simpulan bahasa. Mungkin ada anak cikgu Zainab dah tahu apa itu simpulan bahasa. Jadi cikgu terangkan lagi sekali ya. Katanya simpulan bahasa ialah perkataan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih. Maksudnya kalau dalam petikan yang kita belajar ni, yang kita baca berkenaan dengan siapa pantas ni, semua simpulan bahasanya terdiri daripada berapa perkataan? Dua. Tengok ni. Buah hati. Dua. Besar hati. Dua. Air muka. Dua. Ambil hati. Dua. Hati wajah. Dua. Semua yang kita belajar ni terdiri daripada dua perkataan. Sebabnya macam jaranglah juga terdiri daripada tiga ataupun lebih. Okey, kita tengok lagi. Katanya simpulan bahasa mempunyai maksud yang berbeza daripada makna perkataan yang membentuk kata tersebut. Maksudnya, walaupun dua perkataan yang dibentuk untuk membentuk simpulan bahasa tu, contoh kita tengok buah hati. Tapi dia bukan bermaksud buah yang kita makan dan juga hati yang ada dalam badan kita ni. Sebenarnya kata mempunyai maksud yang berbeza daripada perkataan yang membentuk kata itu. Maksudnya kita tak boleh nak kata buah ni buah yang kita makan, hati tu yang ada dalam badan kita, tak. Kita kena tengok dua perkataan ni, dia akan mempunyai satu maksud. Okey, cuba kita tengok pada bahagian bawah. Contohlah. Sebab kita dah terangkan berkenaan dengan buah hati ni. Cuba tengok bawah ni. Apa itu buah hati? Buah hati tu bukan buah yang kita makan tu. Okey, maksud buah hati adalah orang yang dikasihi. Sebab tu dalam ayat ni, mereka buah hati Encik Abdul Aziz dan Puan Zainab. Maksudnya, Nabila dan Nasri ni merupakan anak-anak yang dikasihi oleh Encik Abdul Aziz dan Puan Zainab. Dia menggantikan maksud yang dikasihi ni dengan simpulan bahasa buah hati. Faham tak lagi? Okey, kita pergi satu demi satu ya. Untuk anak-anak lebih faham. Okey, cikgu tengok. Cikgu cuba kecilkan untuk kita nampak keseluruhan halaman 5 ni. Okey. Sikit lagi. Okey, baik. Cuba tengok. Okey, maksud yang pertama. Dalam tangan. Apa tu dalam tangan? Katanya kemenangan tentu dalam tangan abang. Okey, maksud dalam tangan ini sudah tentu dapat. Maksudnya, mesti dikata kemenangan tu mesti abang yang dapat. Digantikan dengan sudah tentu dapat ni dengan simpulan bahasa dalam tangan. Okey, simpulan bahasa yang kedua, ada bakat. Apa tu maksud ada bakat? Tengok sini. Mempunyai kebolehan. Maksudnya Nasri kata, kamu ada bakat. Kamu ada kebolehan. Digantikan dengan mempunyai kebolehan ni kepada ada bakat. Sebabnya kalau dalam percakapan kita, takkanlah kita nak bercakap panjang-panjang kan. Kita gantikan apa yang kita nak maksudkan tu dengan simpulan bahasa. Sebab simpulan bahasa
hanya terdiri daripada 2 perkataan je. Jadi pendeklah kita cakap. Okey, kita tengok yang ketiga, ambil hati. Maksudnya ambil hati apa ni? Membuat sesuatu untuk menggembirakan orang. Maksudnya ibu, ayah dan Nasri mengambil hati Nabila. Maksudnya ibu, ayah dan Nasri ni membuat sesuatu untuk menggembirakan hati Nabila dengan memberi kata-kata semangat. Itu maksudnya ambil hati. Okey, kita teruskan yang seterusnya. Hati wajah. Hati wajah ni maksudnya bersemangat. Contoh, Nabila dengan bersemangat terus menyiapkan binaan bangunannya. Gitu maksudnya. Okey, seterusnya. Besar hati. Besar hati ni maksudnya gembira. Dia berasa gembira. Sebab kita dah selalu sebutkan gembira. Di dalam bahasa Melayu ni kita cuba tukar dengan simpulan bahasa. Kita gantikan perkataan gembira dengan besar hati. Jadi lepas ni anak-anak Cikgu Zainab kalau bercakap dengan adik-beradik ke, dengan mak ayah ke, bolehlah. Kalau rasa gembira, awak boleh kata, mak, saya besar hati. Maksudnya saya gembira. Okey. Tengok yang terakhir. Sebab buah hati kita dah terang tadi. Okey, air muka. Air muka ni maksudnya riak wajah seseorang. Maksudnya riak wajah Nabila sungguh ceria. Okey, cikgu harap anak-anak boleh faham dengan apa yang cikgu terangkan ini. Okey, baik. Sebelum kita teruskan dengan latihan, kita akan buat aktiviti aktiviti yang ditulis dalam muka teks ni pada bahagian bawah. Bercerita dengan menggunakan simpulan bahasa. Jadi aktiviti yang diminta adalah kita kena bercerita dengan menggunakan simpulan bahasa. Okey, jadi cikgu dah cari satu video yang dia buat satu cerita. Dimasukkan simpulan bahasa dalam cerita yang diceritakan. Okey, sama-sama kita tengok ya. Hai kawan-kawan, hari ini kita nak belajar tentang apa ya? Apa kata kita belajar tentang simpulan bahasa? Kita akan pelajari simpulan bahasa daripada kisah Aiman yang berhati wajah ini. Ya, Aiman mempunyai cita-cita mahu menjadi seorang pemain bola sepak yang hebat. Namun, dia tidak tahu bermain bola. Aiman juga sering diusir keluar padang oleh Borhan. Borhan tidak pasti sama ada Aiman ada bakat atau tidak dalam permainan bola sepak. Ya, Borhan tidak mahu langsung memberi peluang atau mengajar Aiman bermain bola. Namun begitu, Aiman tidak berputus asa. Dia mula berlatih bermain bola dengan adik perempuannya Aminah. Akhirnya kemenangan dalam tangan Aiman dan dia telah mendapat perhatian ramai. Borhan, ya sudah tentulah Borhan cemburu dengan Aiman. Mudah kan? Tadi kita telah mempelajari simpulan bahasa hati wajah, ada bakat, putus asa dan dalam tangan. Inilah contoh simpulan bahasa. Perkataan yang mempunyai maksud yang berbeza daripada makna asal sesuatu perkataan. Okay. Hai kawan-kawan, hari ini kita nak belajar tentang tu aktiviti yang kita dah buat. Maksudnya dicerita tentang kisah Aiman tu yang bersungguh-sungguh nak berlatih menjadi seorang pemain bola. Disebut ada bakat, tidak putus asa. Tu contoh aktiviti yang kita boleh buat. Bercerita menggunakan simpulan bahasa. Okey, baik. Kita dah buat semua aktiviti pada halaman 5 ni. Jadi sebagai tugasan, cikgu nak anak-anak buka buku aktiviti jilid 1 pada halaman 4. Buat tugasan tersebut, kemudian
hantar tugasan tu ke dalam Telegram cikgu macam biasa ya anak-anak. Okey, moga semua faham apa yang cikgu terangkan berkenaan dengan kemahiran bahasa Melayu seni bahasa iaitu simpulan bahasa. Okey, semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera.